Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati, kombinasi panel hakim yang arif lagi bijaksana, div-div kehormat, serta hadirin sekalian. Hari ini, saya ingin membawa Anda menelusuri bersama ke dalam wadah bicara yang mempunyai hubungan bagai dakwat dengan kertas terhadap pegangan 5 tiang utama negara. Saudara dan saudari, bangsa yang maju tidak hanya dibina dengan kecanggihan teknologi, tetapi dibentuk melalui tingginya adab dan santunnya budi. Namun, realiti sedih terus mengejar-ngejar bayangan, kita semakin maju berbicara di alam maya, tetapi semakin mundur dalam menjaga tutur kata. Hadirin sekalian, kesopanan dan kesusilaan, bahasa jiwa bangsa yang semakin hilang akan menjadi lensa pertuturan saya pada hari ini. Kesopanan dan kesusilaan, prinsip ini sendiri telah menunjukkan bayang-bayang nilai adab, hormat menghormati, serta penggunaan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Persoalannya, masihkah nilai ini menjadi budaya rakyat Malaysia kita hari ini? Buat pendengar sekalian, tinta bicara ini akan saya bangunkan melalui 3 dimensi utama yang akan menjadi bukti kukuh kegelapan yang semakin hilang punca cahayanya. Hadirin, yang pertamanya, mahkota pertuturan dalam alam maya yang semakin hilang. Dunia kini dilihat ibarat pisau yang menajam, kejam membunuh antara satu sama lain hanya kerana wujudnya media sosial yang menjadi tempat lahirnya budaya yang kasar. Hadirin yang dihormati, realiti hari ini amat membimbangkan kerana media sosial yang sepatutnya menjadi medium komunikasi, wadah melepaskan rindu serta pusat bertautnya kasih telah bertukar menjadi gelanggang cacian dan penghinaan. Budaya perit seperti memfitnah, mengejek rupa fizikal, mempelekeh agama dan kaum, serta mencaci ibu bapa sendiri secara terbuka telah menunjukkan proses perkembangan buruk yang semakin pesat. Hari ini, rakyat kita semakin pantas menaik, namun semakin lambat berfikir. Kesatnya bahasa yang digunakan di media sosial menunjukkan nipisnya nilai kesopanan dalam jiwa masyarakat. Jika budaya ini terus dibiarkan, maka runtuhlah asas keharmonian negara bangsa yang telah dibina sejak sekian lama. Sesungguhnya, bangsa yang gagal menjaga adab komunikasi hanyalah menjadi warga negara yang jijik kerana bangsa inilah yang sedang menghancurkan masa depannya sendiri. Hadirin sekalian, dimensi kedua, generasi muda tampil bijak tetapi jauh tertinggalnya adab. Ilmu tanpa adab hanyalah melahirkan masyarakat yang rosak. Wahai hadirin, kita tidak menafikan bahawa generasi muda hari ini sangat bijak dalam akademik. Tidak lupa juga kreatif dalam penciptaan kandungan baharu dan berani melontarkan suara. Malangnya, keberanian bersuara itu tidak lagi diseimbangkan dengan kebijaksanaan dalam menjaga adab dan tutur kata. Teguran kini disampaikan dengan penuh penghinaan. Perbezaan pendapat pula berakhir dengan kebencian. Lebih menyedihkan, ada anak-anak muda yang lebih menghormati pempengaruh duniawi berbanding ibu bapa yang berkeringat siang dan malam hanya untuk membesarkan anaknya itu. Sedangkan prinsip kesopanan dan kesusilaan telah menuntut kita rakyat Malaysia menghormati orang tua, pemimpin dan sesama masyarakat. Hakikatnya, selangit ilmu di dada tidak akan setimpal dengan kemunduran akhlak dan ini hanyalah memaparkan kebijaksanaan yang membawa kepada hilangnya nilai kemanusiaan. Wahai hadirin sekalian,
Ayo kita memimpin tangan, bersatu pikiran dalam menjayakan dimensi ketiga dalam fokus lensa kita hari ini, yaitu membina negara bangsa beradab. Perubahan mesti bermula daripada diri sendiri. Hadirin yang saya hormati, pembinaan negara bangsa yang beradab ini bukan sekadar tugas pemimpin, tetapi ini merupakan tugas kita, rakyat Malaysia. Bermulanya daripada cara kita bercakap, menulis, dan menghormati antara satu sama lain. Generasi muda perlu menjadikan adab sebagai identiti diri dan bukan sekadar bahan dalam buku teks. Solusi kedua, institusi pendidikan pula perlu melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang akademik, tetapi tinggi nilai budi bahasa, dan saya bawakan kepada anda penyelesaian ketiga, yaitu dari alam dunia digital lah hari ini. Rakyat Malaysia bukan sekadar perlu belajar, tetapi sedar sesedarnya bahawa kebebasan bersuara bukan tiket untuk kita menghina. Kerana satu perkataan mampu melukakan, tetapi satu perkataan juga mampu menghidupkan harapan bangsa penuh beradab. Saudara dan saudari, jelas terang bersuluh bahawa kesopanan dan kesusilaan bukan sekadar prinsip rukun negara, tetapi merupakan asas pembinaan negara bangsa yang harmoni. Negara tidak akan mundur, hancur kerana kurangnya bangunan pencakar langit. Tetapi negara kita boleh runtuh apabila rakyatnya kehilangan adab dan nilai kemanusiaan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berpegang teguh mengaspirasikan kehidupan menjaga tutur kata, menghormati perbezaan, dan mengangkat kembali budaya berbudi bahasa. Kerana beringatlah bahawa sekecil-kecil perkataan yang dilontarkan mampu mengubah perspektif negara bangsa. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.